Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang berada di Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar. Bulan puasa kita tahu banyak bazar Ramadan, banyak peniaga. Adakah status bandar kesayangan kita, Bandar Kuala Kangsar ni, pernah berlaku keracunan ataupun ada berlaku keracunan tahun ni? Hari ni Cho berada di Pejabat Kesihatan untuk temu bual Dr. Husna Maizura binti Ahmad Mahir, pakar perunding kesihatan awam dan juga pegawai kesihatan daerah Kuala Kangsar. Jadi kita nak tahu tentang status Kuala Kangsar kita ni. Ada tak peniaga-peniaga kita yang melakukan kesalahan ataupun yang menyebabkan keracunan makanan pada pengguna kita? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Assalamualaikum. Okay, terlebih dahulu Cho nak ucapkan jutaan terima kasih kerana Doktor sudi untuk ditemu bual kan. Pandangan kita bulan puasa ni, Doktor, kita nak tahu status di Kuala Kangsar kita ni dari segi ialah banyak bazar. Ada ke isu-isu keracunan apa semua, dan kalau ada tu apa langkahnya kan. Jadi itulah tujuannya Kuala Kangsar TV hari ni datang untuk menemu bual Doktor. Baik Doktor, soalan yang pertama lah kan. Boleh tak Doktor cerita macam mana sesuatu pencemaran ataupun keracunan itu berlaku? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cho, Azab dan tim Kuala Kangsar TV kerana sudi bekerjasama dengan pihak Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar bagi memberi kesedaran kepada semua pendengar mengenai kepentingan menjaga kebersihan makanan dan keselamatan makanan, bagi memastikan supaya semua orang sihatlah insya-Allah dalam bulan Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Jadi macam Cho sebut tadilah, kita antara kenapa kita sangat titik beratkan kebersihan makanan ini adalah untuk mengelakkan berlakunya keracunan makanan. Makanan yang tercemar dimakan oleh seseorang menyebabkan dia menjadi sakit lah. Gejala-gejala penyakit keracunan makanan ni macam yang biasanya itulah sakit perut, kan, muntah, mual, cerit-birit, dan ada kalanya sampai ada demam. Itu yang lazim, yang biasalah. Tapi ada juga kalau dalam keadaan yang teruk hingga boleh menyebabkan masalah pada sistem pernafasan, sistem buah pinggang dan hatilah. Itu hingga ada juga yang kita tak ingini berlaku sehingga menyebabkan kematian. Lazimnya dia ada 3 sebab lah punca kenapa berlakunya keracunan makanan ni. Pencemarannya yang biasanya disebabkan oleh pencemaran oleh microbiologi, atau kita kata yang senang katanya kuman lah. Kan, kuman dia berbagai jenis, ada betul. Bakteria, ada virus, ada parasite dan sebagainya kan. Yang biasa kita dengar mungkin adalah seperti orang kata salmonella, jenis-jenis bacillus, staphylococcus dan sebagainya tu. Itu pencemaran ni berlaku apabila pengendalian makanan itu tidak kurang bersih lah kalau kita kata kan. Maksudnya mungkin ada dalam keadaan yang pengendali makanan tu tidak menjaga kebersihan bahan daripada awal dia penyediakan makanan tu, dari dia mula nak memilih bahan mentah sampai memasak semua, nak masak je semua, sampai akhirnya dia menghidangkan makanan tu tidak disimpan dengan baik dan sebagainya. Itu antara menyebabkan kuman boleh merebak. Bulan Ramadan ni mungkin dia masak lebih awal, tapi nak makannya nanti waktu berbuka ataupun waktu moreh. Jadi bila lama sangat dia punya waktu, kita kata waktu kita menyimpan makanan tu, boleh menyebabkan pembiakan bakteria dan kalau tidak disimpan dengan betul lah boleh menyebabkan keracunan. Ada lagi satu juga kita kata ada disebabkan pencemaran kimia. Ada berbagai jenis lah. Antara yang mungkin kita pernah dengar sebelum ni, asid borik dalam mi. Itu sebabnya kalau kita kena mengikutlah cara, kalau dalam orang kata penyediaan makanan tu disebutlah, orang kata resepinya macam mana, cara nak menggunakan, nak masaknya kena ikut dengan betul lah. Ada juga mungkin anda pernah dengar cerita pasal ikan buntal kan. Ikan buntal tu dia ada sejenis kita panggil toksin lah, tetrodotoxin, yang itu pun boleh katakan antara masuk dalam kumpulan kita kata pencemaran kimia lah. Ikan buntal ni mungkinlah tak ramai orang yang makannya. Memang selalunya pun untuk memasaknya dan sebagainya mestilah orang yang betul, yang pakar masak dengan betul selamat supaya tidak berlakunya keracunan disebabkan oleh toksin ikan buntal tadi. Yang akhirnya kita kata adalah disebabkan oleh pencemaran fizikal. Contohnya ada mungkin sebelum ni pernah dengar cerita dawai kokot kan, stapler tu yang dijumpai dalam makanan, si kuih lah, mungkin yang biasa kita letak pada kuih limas ke, pulut panggang ke, itu antara yang boleh berlaku kalau pengendali makanan tu tidak
menyediakan makanan dengan betul. Orang yang pengendali makanan tu dia memakai aksesori yang berlebihan ke, yang bahan asing yang boleh masuk dalam makanan pun boleh berlaku. Itu adalah antara punca-punca keracunan makanan. Doktor cakap tadi tu lebih kepada choice lah, kesesuaiannya kepada si pengendali makanan lah, pengusaha kan. Dari sudut pengguna, ada tak tips dia doktor, macam mana macam Chor ni pengguna kan, Chor rasa Chor nak selamat lah nak makan tu, nak beli bazar Ramadan tu, macam mana? Okey, selalunya kita tengok 3 benda lah. Mula-mula kalau kita pergi tu, kita akan tengok dulu persekitaran premis tu, premis makanan tu, gerai tu macam mana, adakah dia bersih, kedudukan dia di mana, eloknya jauh lah daripada sebarang kekotoran, contoh sampah atau sampah dan sebagainya, dan macam mana dia susun barang-barang di dalam kedai dia, gerai dia, tidak ada percampuran antara bahan mentah dengan yang bahan yang telah masak. Jadi sebab kita tahu tadi kan pencemaran yang kita kata microbiology tadi. Jadi kalau macam bahan mentah tu selalunya dia masih ada lagi kata kuman atau pada barang mentah tu. Kalau letak pula berdekatan dengan yang telah masak tu boleh mencemarkan lah yang bahan yang telah dimasak tu. Kita tengok juga kalan air dia kan. Selalu kalau yang terutama kalau yang menjual air minuman lah dalam air balang tu, di mana dia ambil bekalan air dia kan, adakah dia ambil turun dari pipe air saja ke, ataupun dia menggunakan air yang bersih, yang air yang yang telah dimasak ke dan sebagainya. Di situ kita tengok, boleh nampak dari luar dah kita nampak kan. Okey, seterusnya kita tengok pula pengendali tu sendiri macam mana, adakah pengendali tu macam kita tengok orang tu bersih lah, dia elok memakai penutup kepala, apron ada. Selalu kita yang sangat senang kalau orang jumpa dalam makanan ialah rambut lah kan. Kalau pengendali makanan tu dia tidak memakai tutup kepala, selalu memang akan beli makanan tengok tiba-tiba ada rambut, memang akan hilang selera kita nak makan kan. Jadi kita nombor satu, kita nak minta dia supaya pengguna ni tengok pengendali makanan ni eloklah dia memakai pelindung ni lah, kepala, tutup kepala, elok teratur lah, akan kemas katanya. Murtabak lah contoh yang senang kan, dia ada telur dekat tepi tempat masak dia tu. Telur tu masak ke, anda dibersihkan ke, ataupun belum, ataupun dia just ambil telur tanpa dengan yang ada masih lagi ada mungkin najis kat situ, terus pecahkan, terus masuk dalam itu pun, itu ada berisiko, itu ada perbuatan yang berisiko, boleh menyebabkan keracunan makanan lah. Kalau dia tengok orang tu bersih berbanding dengan yang kurang bersih tu, jadi lebih selamat lah kalau kita memilih yang bersih tadi tu. Okay, mengenai sekarang ni, lihat, hidu dan rasa. Lihat, hidu, rasa ya. Tapi bulan puasa kita kena sabarlah rasa. Bila berbuka kan baru boleh rasa. Kita lihat dulu, boleh tengok, lihat makanan tu adakah elok ke atau dia basi ke, macam blending ke, selalunya kalau yang terutamanya kalau yang makanan yang dia berasaskan santan lah, kan kita boleh nampak kan, tu lihat dulu kan. Hidup kadang-kadang ada juga bau kan, ada setengah-setengah makanan tu kan, kita tahu dah ini mesti bau dah lain macam sikit ni, elakkanlah daripada beli sebab dia berisiko. Lepas tu juga macam tadi kita sebut pasal pencemaran fizikal, kita tengok pula macam mana dia menyediakan makanan, bekas makanan tu. Adakah tadi contoh tadi kalau dia pakai dawai kokot ke, macam mana kan, elakkan yang memakai yang menggunakan surat khabar tu. Kan surat khabar tu sangat-sangat berisiko. Jadi sekarang ni kita, dan sebenarnya pihak KKM pun ada dah memberi nasihat lah, panduan lah mengenai makanan, tak boleh lagi dah menggunakan surat khabar. Dia guna adalah kertas-kertas yang sesuai, yang khusus untuk makanan, untuk makanan. Itu lebih baik ya. Jadi dan akhirnya kita juga nasihatkan kalau pengguna dia nak memilih makanan tu eloklah bila dihidang tu elok ditutup kan, supaya tidaklah ada makanan tu lalat kan, suka hinggap-hinggap dekat makanan tu. Jadi yang eloknya yang pilih yang ada hidangan yang telah ditutup lah. Jadi elakkan daripada pencemaran oleh oleh lalat ke, dan serangga dan lain sebagainya lah. Mungkin dari segi premis yang macam restoran ataupun pengusaha catering yang ialah kita tahu sekolah-sekolah kan, asrama apa semua, nasihat kepada pengguna dan juga pengusaha tu macam mana pula dari segi konsep yang macam ini, bukan bazar ni. Semua peniaga makanan ni, kategori yang lain-lain ni juga semua boleh mengamalkan kita kata 3M. 3M okey. M yang pertama adalah masak. Masak tu ada akronim. Masak ni, M yang pertama adalah masak dengan sempurna. A, asingkan peralatan. S, simpan makanan yang tu dengan betul. A, air dan bahan mentah tu bersih. Dan K, kebersihan diri. Jadi insyaAllah kalau amalkan yang itu,
kalau ikutkan pengendali makanan tu telah mengikut standard yang kita harapkan lah. Okey. M yang kedua adalah memilih MBC. M tu yang pertama adalah memilih produk makanan yang ada label mesti. Kalau kita contoh, kalau kita pergi ke pasar raya dan sebagainya, kalau kita beli makanan yang ada berpaket tu, kita tengok adakah dia ada label mesti. Mesti tu menunjukkan telah mendapat persijilan yang penghilangan yang elok, yang mengikut standard yang nasihat oleh KKM lah. B pula adalah persijilan BEST. BEST tu bersih, sihat dan selamat. Selalunya logo BEST ni dia warna biru, dia punya latar belakang dia, dan kita letak kalau setiap premis yang telah ada mengikut latihan daripada pihak KKM, kita bagi kepada pengusaha yang ada mengikuti latihan ni, kita letak label tu BEST. Jadi boleh tengok. Dan yang ketiga tadi, C tadi, ialah Trust My Catering. C untuk catering lah. Jadi macam kita tahu sekarang ni ramai saja pengusaha yang memasak di rumah, buat catering di rumah, bukan saja di premis restoran sendirilah, restoran dan sebagainya. Jadi itu pun sama. Itu pun ada cara-cara macam mana boleh memastikan makanan tu adalah bersih dan selamat. Dan kalau pengusaha-pengusaha yang catering ini perlu yang mana-mana antara tiga tu mesti BEST dan My Catering ni boleh pergi ke pejabat kesihatan daerah. Jadi kita boleh bagi nasihat macam mana mereka boleh mendapatkan tiga persijilan ni. InsyaAllah bila ada tiga persijilan ni, nanti kalau dekat produk mereka ke, kenderaan mereka ke, kedai mereka ke, kalau letak label ni, pengguna yang macam mungkin orang biasa dia berlalu, tiga-tiga ada persijilan, insyaAllah ada keyakinan. Bolehlah kita pun seronoklah kalau kita nak pergi membeli di situ. Kita harapkan semua peniaga ni dapat menjual makanan sebagaimanalah mereka ni nak menjamu ahli keluarga mereka, saudara-mara mereka sendiri makan. Itu tips yang paling besar tu. Kalau yang itu dia buat, insyaAllah ramailah pelanggan yang akan datang ke kedai. Macam mana nak makan sendiri, macam mana keluarga nak makan, macam itu bagi orang makan. Itu yang paling baik. Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar, apakah tindakannya sekiranya di Kuala ni berlaku pencemaran ataupun terima aduan ataupun ada kes-kes keracunan? Apakah tindakan Pejabat Kesihatan Kuala Kangsar kita? Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar ni sama juga dengan mana-mana pejabat kesihatan daerah yang lain lah. Di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ni memang kita ada pasukan pasukan yang akan sedia bertindak, dan daripada sebelum Ramadan lagi pun sebenarnya aktiviti kita sepanjang tahun, sebelum Ramadan, semasa Ramadan dan selepas Ramadan. Jadi pada sebelum Ramadan lagi kita telah bekerjasama lah dengan pihak Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Kita telah dapatkan senarai 449 banyak bazar Ramadan, premis yang di bazar Ramadan ni, untuk yang berniaga di Kuala Kangsar sahajalah dalam bulan Ramadan. Telah jemput semua untuk kita beri taklimat lah mengenai yang sebutkan tadi lah, kepentingan kebersihan makanan, keselamatan makanan. Kita buat pemantauan di semua bazar Ramadan. Pasukan-pasukan kita ada pasukan penguatkuasa, dan kita juga ada ambil sampel makanan lah, beberapa 10 sampel, dan sampel-sampel ni kita hantar ke Makmal Kesihatan Awam Ipoh untuk memastikan supaya semua sampel ni mematuhi akta makanan. Dan aktiviti penjagaan makanan di institusi jugalah, contoh di asrama kan, di mana-mana buffet Ramadan yang kan ada banyak, so kita pun akan ada buat pemantauan juga. Macam contoh tadi, kalau berlakunya kejadian ini, keracunan ke, ada aduan ke apa, memang kita alu-alukan supaya pengguna dia menghubungi kita lah di Pejabat Kesihatan Daerah sama kita, ataupun kalau mungkin ada juga dari tempat yang lain, pergi ke Pejabat Kesihatan Daerah yang berdekatan mana-mana, dan laporkan mengenai kejadian yang berlaku tu. Tak boleh datang ke Pejabat Kesihatan Daerah, boleh melalui laman sesawang MOE ya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi boleh buat aduan di situlah. Atas talian boleh Atas talian pun boleh. Jadi moh.spab.gov.my. Jadi boleh diberikan butiran lah, kena ada butiran di mana berlakunya kejadian tu. Jadi pasukan dari Pejabat Kesihatan Daerah yang berdekatan ni akan pergi membuat siasatan, dan kita akan tengok ambil tindakan berdasarkan penguatkuasaan apa yang ada dengan kita lah pada masa ini. Jadi kita harap supaya semua penonton dan juga peniaga lah dapat menjaga
mengenai kepentingan kebersihan makanan, keselamatan makanan ni, supaya sama-samalah kita elakkan berlakunya kejadian keracunan makanan lah di sepanjang bulan Ramadan ataupun pada bila masa lah. Ya. Cuma terutamanya bulan puasa ni lah, memang banyak sangat peniaga makanan kan doktor kan. Pilihan. Ya, betul, banyak sangat pilihan. Doktor, status buat masa ni lah, warga Kuala Kangsar nak tahu ada tak berlakunya keracunan ataupun aduan-aduan untuk di Kuala Kangsar buat masa ni? Kita ada menerima juga aduan lah, macam sebut tadi pengurusian makanan. Ada yang operasi baru pun kita keluarkan notis ya, notis 32B kaitan dengan kesalahan tidak memakai penutup kepala di pengusaha Bazar Ramadan tersebut. Buat masa ni kita tengok alhamdulillah lah, kiranya peniaga dan pengguna kita pun kebanyakannya memang sangat prihatin, sangat menjaga keselamatan diri masing-masing. Macam ialah kita nak beribadat kan, macam yang kata kan, kita nak memastikan supaya kita makan makanan yang bersih dan selamat dan sihat ni, insya-Allah supaya badan kita kuat, badan kita boleh melaksanakan ibadah, utamanya ni yang di hujung ni 10 hari terakhir ni, 10 malam terakhir ni, tidak ada apa-apa gangguan lah yang boleh kita mencemarkan ibadah kita. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan penghargaan saya kepada anggota penguatkuasa Jabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar dan juga pasukan-pasukan yang bertugas. Bulan Ramadan tahun ini mencabar sikit dengan cuaca yang panas dan kering dan sebagainya. Kita pun nampak perbezaan berbanding dengan lepas, dan alhamdulillah mereka telah menjalankan tanggungjawab dengan baik, telah membuat pemeriksaan 449 kan premis kan. Jadi hari-hari kalau kena keluar juga kena membuat juga operasi kan. Tahniah kepada semua syabas, alhamdulillah. Kita harap dengan komitmen mereka ini Allah akan beri ganjaran yang sebaik-baiknya, dan juga kepada peniaga dan pengguna lah, supaya sentiasa berhati-hati, sentiasa memilih makanan yang bersih dan selamat, dan kita harapkan supaya semua dapat sihat beribadat dengan dalam 10 malam terakhir ini, insyaAllah. So tertarik dengan slogan je tak? Boleh kata slogan ke? Kan kita punya slogan tu kan? Slogan kita betul, Cok. Terima kasih ingatkan. Keselamatan makanan itu tanggungjawab bersama. Bukan peniaga saja. Bukan kesihatan sahaja, bukan peniaga sahaja, bukan semua tanggungjawab semua. Maknanya kalau semua sedar tanggungjawab masing-masing, insya-Allah kita akan dapat makanan yang bersih, sihat dan sihat, insya-Allah. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kerana kesudian doktor, dan syabas juga kepada seluruh kaki tangan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar demi menjaga nama baik Kuala Kangsar tu kan, dengan kesihatan seluruh warga Kuala Kangsar kita. InsyaAllah, sebab Kuala ni kita tahu doktor, orang tertarik dengan makanan saja. Makanan sedap. Makanan sedap saja. Okey doktor, ada panjang umur rezeki kita bertemu lagi, dan terus menjalankan tugas demi kebaikan kita semua. Terima kasih Cok. Baik. Kita selamat raya boleh lah. Boleh. Selamat hari raya. Selamat hari raya kita doktor. Maaf lahir dan batin. Ya, sama kita doktor. Kepada semualah, kepada tim Kuala Kangsar TV dan juga semua penonton dan pendengar yang bersama kita pada hari ini. Terima kasih semua.